Okey, 11.33 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Untuk program Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada hari ini untuk edisi 11 Disember 2012, dan penerbit kami Syazam sedia menjawab panggilan anda jika anda ada sebarang soalan. Tajuk kita pada hari ini yang boleh juga anda kunjungi menerusi ruangan Facebook, caranya bernama Radio 24. Tahun baru, harapan baru yang sememangnya sudah dirangka, saya fikir ada dalam kalangan kita, dan untuk lebih teliti, lebih cantik lagi harapan baru itu, kita boleh bersama dengan Dr. Niki seketika nanti untuk kita bincangkan berkaitan dengan perancangan keuangan kita pada tahun 2013 nanti. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar? Salam ceria, salam bijak, sana bijak sini. Okey, bersama dengan kita juga kita ada Saum Lewun yang juga merupakan konsultan bagi CWA, dan bersama-sama dengan kita seketika nanti boleh kita bicarakan tentang perancangan baru pada tahun 2013 nanti. Cakap tentang baru-baru ni kan, Syahada. Pagi tadi saya pergi ke kedai untuk makan pagi. Kedai yang baru saya jumpa. Baru. Konsep dia pun agak baru jugalah bagi saya. Kerana apa? Dia kan makan pagi buffet RM3.90 aja. Apa hidangannya tu? Aduhai, hidangan dia boleh dapat kopi, boleh dapat teh, boleh ada nasi lemak, mihun, apa tu yang kita makan, lontong, macam-macam, ubi kayu yang direbus, cok kodok, cok kodok. Apa sup pula, ada lagi sup. Ya Allah ya Tuhanku. Tetap harga RM3.90. RM3.90. Bijak sana, bijak sini. Boleh kongsi mana lokasinya tu? Buffet dia dekat dengan saya punya office, belakang office saya, Wangsa Maju. Di Wangsa Maju. Ya, nanti saya bubuhkan alamatnya tu di dalam website Facebook saya dan website saya. Tempat yang mesti kena try lah. Kita kena try tempat baru ni. Tapi kedainya dah lama. Saya je yang baru tahu. Okey. Baik, berbalik kepada topik kita, Doktor. Hari ini tentang tahun baru ini yang bakal menjelang. Minggu lepas kita cakap berkaitan dengan pengurusan keuangan kita pada tahun 2013. Saya pasti ramai yang sudah pun merangka tentang kehidupan mereka pada tahun hadapan kan. Jadi untuk melihat keadaan itu lebih molek, Doktor, apa yang perlu kita tinjau sebenarnya? Betul. Minggu lepas kita katakan bahawa pulihkan keadaan ekonomi kita, pulihkan keadaan kewangan kita dengan segera. Bulan 12 ni dah kita kena start. Mulakan dah bulan 12. Jangan tunggu sampai bulan 1 kiranya terlewat jika kita nak buat sesuatu. Jadi pada bulan 12 ini kita ambil kesempatan, ada tahun baru yang bakal menjelang. Saya suka sangat apabila bulan Disember, kerana kita diberi peluang sekali lagi untuk membetulkan keadaan diri kita atau keadaan kewangan kita. Jadi bulan Januari kita kena ambil sebagai satu inspirasi untuk mengubah. Kadang-kadang orang kata azam tu tak lama. Azam-azam hangat-hangat gitu je, kadang dah sejuk balik. Tapi tak apa, kita boleh mencuba. Apa kata kita mencuba untuk berazam dan memulakan. Pada hari ini saya nak bercakap tentang tabiat lama tu perlu ditukar. Tabiat lama kita tukar kepada tabiat baru. Minggu-minggu ni sebelum kita menjelangnya tahun baru, kita telah memikirkan apakah tabiat-tabiat baru yang kita nak serap masuk ke dalam jiwa kita. Kerana sebenarnya saya percaya kita semua boleh berubah kepada keadaan yang baik. Kerana saya sendiri dahulu adalah seorang yang sukar nak bangun awal, tak ada disiplin waktu muda. Tetapi dari lama kelamaan, kerana mempunyai azam, setiap tahun baru ada je azam baru yang saya letakkan. Akhirnya kita dapat jugalah berjuang dan menang untuk menjadi pemenang dalam bahagian mendapat pertukaran baru ataupun mendapat suatu skill yang baru dan tabiat yang baru. Jadi kita nak buang tabiat lama dan kita nak dapatkan tabiat baru dalam hidup kita. Macam mana kita nak kesan tu, Doktor, tabiat lama tu? Macam hari ini kita ada Saum baru pertama kali tahun ini. Tahun depan merupakan tahun baru bagi Saum, tahun pertama menjadi seorang konsultan bersama CWA. Dan melalui syarikat saya NSG, Niki Syuhada Group, kita sebenarnya inginkan 1,000 orang konsultan tahun depan.
Jadi bagi mereka yang mendengar dan berminat untuk menjadi konsultan saya, silalah telefon saya atau telefon PA saya Syahirah 010-931-2044 ya. Kerana apa? Menjadi seorang konsultan adalah satu chapter baru juga, lambaran baru dalam kehidupan ramai orang, termasuk diri saya juga dahulu. Jadi kita ada Saum hari ini ya untuk membuka lembaran baru. Apa yang nak dikongsikan oleh Saum? Ya, harapan ataupun harapan baru. Harapan menjelang baru 2013.2013. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Niki dan juga bernama radio untuk dalam rancangan Bijak Wang bersama Dr. Niki kerana menjemput saya untuk berkongsi pendapat ya. Untuk saya berubah, pada masa dulu saya hanya seorang yang bekerja di sebuah syarikat sebagai documentation officer di shipping company yang mendapat pendapatan yang biasa-biasa saja. Jadi saya rasa saya ingin merubah pada kehidupan saya pada masa hadapan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengubah diri saya melalui apa yang diberikan oleh CWA dan juga Dr. Niki Syuhada punya group yang memberi saya yang tak pernah saya impikan pada sebelum ini. Jadi yang dulu hanya orang yang biasa, sekarang ni menjadi orang yang luar biasa. Sangat menarik ya. Di situ saya nampak perjalanan dari yang biasa yang berjalan sentiasa berfikir untuk macam mana kita nak mengubah diri kita. Dan hari ini saya rasa alhamdulillah saya bertemu dengan Dr. Niki Syuhada Group yang dapat mengubah diri saya. Apa perubahan yang ketara yang berlaku dalam hidup Saum? Yang ketaranya apabila pada masa dulu saya berfikir always negatif. Bila kita nak buat sesuatu tu always boleh ke tidak gitu boleh, ya. Memang sentiasa itu memang saya rasa memang di Menyerah luar sana aja menyerah aja kan. Tak tahu apa pun nak buat. Betul tu. Jadi bila saya dah pergi ke training di NSG ataupun Dr. Niki Syuhada Group, saya mendapat satu lembaran yang baru, mendapat satu kehidupan yang baru, yang positif, yang dinamik, yang orang cakap apa tu, yang tak pernah terfikir. Memberi impak yang cukup besar dalam kehidupan. Kehidupan yang dinamik, doktor. Itu ramai yang ingin capai tapi jarang untuk diperolehi. Dan dari segi perancangan itu sendiri bagaimana, doktor? Perancangan untuk menjadi seorang yang dinamik kita kena sentiasa menginginkan perubahan perubahan yang lebih baik. Sebab itu saya kata Disember ni saya selalu teruja kerana apa? Memberikan kita ruang untuk memikirkan apa yang kita dah buat 11 bulan yang lalu, 12 bulan ini. Adakah kita telah mencapai matlamat-matlamat kehidupan kita? Especially dalam konteks bijak wang. Kita mengatakan adakah kita telah memberikan impak yang lebih baik kepada keluarga kita, diri kita dari segi kewangan yang mencukupi dan selesa untuk mereka. Kita boleh renung balik setahun ini dan kita katakan tahun depan saya tak mau begini lagi atau tahun depan saya nak buat begini dan mungkin tingkatkan lagi, dan kita mempunyai itu di ruang Disember ini. Kita mempunyai ruang untuk berfikir, mencari jalan untuk mencari dinamiknya itu kehidupan kita akan datang. Dan juga bila kita kata perancangan kewangan kan, bagi orang biasa-biasa, kita ni biasa-biasa sahaja di luar dan kita tidak pun daripada dalam perbankan dan sebagainya. Apabila kita kata merancang kewangan, kadang-kadang kita tak tahu apa yang nak dirancang, apa diakah itu perancangan kewangan. Kadang-kadang dengar macam bunyi dia terlalu tinggi, berat perancangan kewangan. Sebenarnya perancangan kewangan tidak lebih daripada merancang gaya hidup kita. Jika saya kata Syuhada, sekarang kita nak rancang kewangan Syuhada. Ini bermaksud kita nak merancang gaya hidup yang Syuhada inginkan. Apakah keselesaan yang Syuhada inginkan dan apakah gaya hidup idaman kepada Syuhada. Jadi Syuhada akan bagi tahu saya, Dr. Niki, saya nak dapat ini, kalau saya bersara nanti saya nak buat ini, begini cara hidup yang saya inginkan. Yang itu dinamakan perancangan kewangan. Tapi sebenarnya ianya adalah perancangan
perancangan gaya hidup yang diidamkan. Ya, jadi sebagai seorang perancang kewangan seperti saya akan duduk dengan Syuhada, dengan klien-klien dan pelabur untuk melihat apakah gaya hidup yang anda inginkan. Kerana jika diberi ruang masa yang panjang, sebenarnya kita boleh merancang dengan mudah. Wang yang sedikit sebenarnya boleh tumbuh dalam jangka masa yang agak baik, agak panjang. Ianya membolehkan kita hidup dengan gaya hidup yang kita ingin. Jika kita merancang pada hari ini. Jadi untuk dinamiknya hidup kita, dia mula dengan perancangan gaya hidup. Tepuk dada, tanya selera. Contoh, bila saya ada anak, mungkin pendengar-pendengar akan bertanya, okey, anak saya ni, saya nak hantar ke sekolah yang bagaimana, universiti yang bagaimana, apa yang saya nak berikan kepada anak saya. Ini adalah perancangan gaya hidup. Tetapi dia berkait rapat dengan perancangan kewangan. Kerana ingin hantar anak ke universiti memerlukan wang. Ya, dan semua ini boleh dirancang. InsyaAllah boleh dirancang dan boleh dititip dengan usaha dan tabiat. Tabiat tu akan backup balik apa perancangan yang kita nak buat. Itu yang menyeronokkan apabila menjadi seorang konsultan bersama dengan CWA, kerana anda akan merancang dan merancang gaya hidup pelanggan supaya mereka akan dapat kewangan yang mencukupi untuk memastikan gaya hidup mereka itu yang seperti mereka idamkan. Ada perkaitan lah antara perancangan kewangan dengan gaya hidup tu sendiri. Sangat berkait rapat. Okey. Baik, bagaimana boleh doktor kalau yang sudah merancang, katakanlah kita sudah berada di tahun 2013, perancangan tu cukup rapi kita lakukan tapi masih lagi ditakuk lama. Apa mungkin kesilapan tu yang boleh kita kesan dan diperbaiki juga? Apa maksud kita masih ditakuk lama? Masih lagi melakukan kesilapan yang tahun-tahun yang lepas tu. Dari situ kita kena lihat sekarang menukar tabiat lama. Itu sebab tadi saya kata jika tahun baru adalah harapan baru, ya, dengan harapan baru segala-galanya akan bertukar menjadi baru, dia berkait rapat dengan tabiat lama kita. Contoh, kita ada tabiat kewangan yang saya telah nyatakan sebelum ini, iaitu tabiat kewangan miskin. Kedua, tabiat kewangan pertengahan atau sederhana. Dan ketiga, tabiat orang-orang kaya. Kita kena kaji. Okey, kalau tabiat orang miskin, senang saja tabiat untuk miskin, ya. Tabiat untuk miskin adalah dapat gaji, dapat pendapatan, semua bayar kepada expenses. Macam saya dululah, Mam. Cuba cerita. Macam mana tu? Okay. Selalunya Saum buat apa? Okey. Masa saya bekerja di makan gaji lah. Makan tempat gaji, lama lah. Tempat lama lah. Bila cukup bulan, pergi cocok duit, keluar bukan tinggal lah. Keluar semua dah, habis dah. Tinggal RM10 lah. Tinggal RM10 lah. Itu pun nasib-nasib je RM10 tu kan. Kalau ada lah tu. Kalau ada lah. Teruslah bayar apa yang patut, rumah ke, bil elektrik ke, telefon ke, dan tinggal pun CP-CP je. Itu pun nasib-nasib. Kadang untuk makan, untuk makan. Itulah dia. Jadi tabiat begitu kan, Saum, adalah tabiat miskin. Bermaksud jika kita teruskan itu, Syuhada tadi tanyakan bagaimana bila dah masuk 2013 tak dapat berjaya juga. Makna kita telah allow, kita yang membenarkan kejadian ini berlaku, di mana di dalam minda kita tabiat lama tu masih bertakuk di situ. Kita hanya keluarkan duit terus bayar pada benda-benda yang memang tidak ada aset. Makna bayar api, elektrik, handphone, semua burn lah, orang panggil burn. Hangus begitu sahaja. Kemudian tabiat orang yang sederhana adalah dia berbelanja juga. Memang dia berbelanja macam tabiat miskin, cuma dia ada lebih sikit. Maknanya dia ada rumah atau dia ada kereta, tapi semuanya masih berhutang. Jadi dia ada hutang, tapi rumah ada, boleh nampak ada aset. Tapi bukan aset dia lah, atas nama bank lagi. Dan kesemua duit dia pergi ke arah belanja makan, handphone, api, air, rumah tadi. Bukan sewa. Tapi kalau yang miskin tadi, rumah pun sewa, semua tak ada aset. Yang kedua ni dia ada aset, cuma dia masih berhutang. Hutang banyak. Kadang nampak macam kaya, tapi hutang banyak. Ini tabiat nombor 2, iaitu tabiat sederhana. Di mana dia apa-apa ndak pun dia fikir hutang. Dia nak apa-apa dia pakai hutang. Nak kerusi meja pun pakai hutang. Nak komputer pakai hutang. Either dia hutang finance betul-betul atau dia hutang kredit kad. Dia tidak bayar. Jadi pengurusan dia banyak hutang-hutang. Cuma adalah nampak. Ada nampak kereta. Ada nampak komputer. Ada nampak.
Cuma yang nombor 1 lagi teruk. Sebab dia hanya boleh bayar benda-benda yang hangus. Yang makan, minum, yang hangus saja. Memang tak nampak apa. Ya. Jadi nombor 2 ni dia ada nampak sikit lah. Cuma semuanya hutang. Juga tidak baik. Ya. Tidak baik. Nombor 3 yang paling baik iaitu cara kaya. Tabiat kaya. Tabiat kaya adalah dia membelanjakan wangnya. Memanglah makan tu semua tak boleh kita kira. Rumah, mungkin ada rumah yang masih berhutang. Tetapi dia membeli belah aset-aset. Dia juga menggunakan sebahagian kewangan dia, merancang kewangan dia untuk gaya hidup dia ke depan. Iaitu dia membeli aset-aset. Seperti dia ada amanah saham, dia ada takaful, dia ada mungkin dia melabur ya. Di dalam mungkin rumah-rumah yang lain dia ada beli untuk disewakan, dan dia ada berfikir tentang pelaburan. Jadi dia menggunakan sebahagian duit dia ke arah itu. Jadi apabila kita shift, kita tukar saja minda kita, bahawasanya kita ingin membeli aset-aset pada tahun 2013. Ya. Kecil macam mana pun kita mulakan membeli aset. Maknanya itu kita akan masuk ke golongan yang ketiga itu tadi, iaitu tabiat untuk kaya. Ya. Maknanya kita nak membeli pun kena tengok juga tu. Dia punya pelaburan tu jangka masa panjang ataupun keuntungan tu jangka masa pendek. Dan of course lah ya, bila saya sebutkan tentang pelaburan, ya, saya ingatkan pada pendengar-pendengar, make sure check dekat Bank Negara punya website, make sure kita check dengan Securities Commission, make sure tempat-tempat ini adalah halal, sahih. Ya, sahih ya, yang elok. Jangan kita menjerumuskan wang kita ke tempat yang tidak akan mendatangkan faedah pada kita. Jadi a lot of homework kita kena buat sebelum membeli sesuatu aset ya. Tetapi yang mudah dia macam saya kata hari tu, auto debitkan sahaja ke dalam bank, ke dalam amanah saham, unit trust, takaful, kita auto debitkan sahaja. Jadi memudahkan kerja-kerja kita untuk membaik pulih kewangan kita pada 2013. Okey. Dan semestinya kalau kita lihat juga doktor, kalau seperti mana yang kita bincangkan tadi, masih lagi gagal ya dalam takut lama, perangai lama tak boleh nak buang dan sebagainya. Adakah itu diklasifikasikan sebagai kegagalan doktor? Ataupun dia perlu perbaiki? Yes, gagal sementara lah saya kata. Gagal sementara di mana kita kena fight. Lawan. Setiap kali kita gagal, setiap kali kita ada kegagalan sementara, kita patut fight balik, lawan balik ya. Macam saya katakan, tengok je dompet, keluarkan duit tu, tarik je separuh. Tarik je separuh, keringkan hati, tarik separuh dan mulakan tabiat. Kerana badan kita bagus sebab dia boleh simpan data. Apabila jari kita selalu simpan duit, dia ingat tau. Jari tu mempunyai memori. Ya, di hujung-hujung jari kita tu punya memori. Jadi apabila kita selalu tarik duit untuk simpan, ini adalah membuat satu tabiat baru. To grow a new tabiat ya, dengan menggunakan badan kita ni. Jadi sebab terbiasa dia terbiasa. Bila kita dah mula tarik duit hari-hari, tangan kita kan bila nak spend kan, dia bila kita nak belanja kan, dia rasa macam sikit. Dia teringat, dia ada connection ke otak kita. Tapi kalau kita selalu berbelanja, tangan kita dah selalu berbelanja, memori dia berbelanja. Jadi bila lama tak membelanja, kita gelisah. Jadi sekarang kita tarik, kita lawan kegelisahan itu, kita tarik dan kita simpan, kita tarik sampai satu waktu nanti apabila kita tak menyimpan duit, kita rasa gelisah. Kita rasa lain macam. Kita ada pemanggil Encik Zul di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya nak tanya pasal pelaburan. Begini, saya ada sejarah yang tak baik tentang kewangan. Lepas tu 2010 ke atas, Alhamdulillah Allah beri rezeki dan boleh cover semua dan ada some saving. Jadi sekarang ni saya nak try to balik kepada konsep yang lebih baik supaya tak jadi tinggi dulu. Secara spesifiknya, sekarang ni saya ada betul-betul secure saving yang saya tak bukan saya tak nak guna, tapi buat masa terdekat takkan guna. Lebih kurang 100,000. Jadi di mana tempat yang paling baik untuk saya plan dalam tempoh 10 tahun, sebab saya plan untuk berhenti daripada apa-apa pekerjaan yang rutin, maksudnya pendapatan secara bulanan ni saya nak stop dalam tempoh saya jangka dalam umur 50 iaitu 10 tahun lagi. Di mana 100,000 itu yang terbaik untuk retirement plan. Sebab bila saya pergi ke gold investment kata itu yang terbaik. Bila saya pergi ke unit amanah kata yang terbaik. Tapi sebenarnya bagi pandangan pakar, apa yang sepatutnya saya buat dengan 100,000?
Okey, terima kasih. Terima Baik, kasih terima Cik kasih, Zul. Cik Zul. Ya, okey. Bagaimana doktor? Very good tengok macam Cik Zul sendiri berkata tadi dia melalui dahulu ada juga dia telah melalui suatu benda yang tak menjadi. Ya, jadi kita kena fight balik macam saya kata tadi, tak apa kita dah tak menjadi, kita fight balik dan alhamdulillah dia dah telah berjaya keluar daripada kepompong tersebut dan dah mendapat harapan baru dalam hidup, dah tertera dah sekarang jiwa dia telah ke arah sekarang jiwa dia telah memandang ke arah menyimpan dan melabur dan untuk gaya hidup ke hadapan. Ya, untuk menjamin dirinya dan keluarganya. Okey. So nasihat kepada Cik Zul adalah Cik Zul dapatkan seorang perunding, ya, perunding kewangan. Kalau Cik Zul nak jumpa saya pun boleh, ya. Saya punya website pun boleh masuk kat sana atau email saya dr.niki.syuhada@gmail.com. Boleh juga berjumpa dengan saya. Kerana apa? Bila kita nak memberikan sesuatu nasihat, kita kena lihat apakah objektif gaya hidup yang Cik Zul inginkan dan juga bagaimanakah wang-wang lain yang akan masuk seterusnya lepas daripada 100,000 ini, ya. Dan juga kita kena lihat segitiga perancangan kewangan Cik Zul. Segitiga perancangan kewangan bermula di bawah sekali, paling prioriti Cik Zul adalah takaful. Jadi kita kena duduk berbincang dengan Cik Zul, bertanya dahulu, adakah Cik Zul dah berkahwin, ada anak, berapa orang anak, adakah Cik Zul ingin merancang untuk mereka sahaja atau together dengan Cik Zul atau hanya untuk Cik Zul. Kemudian kita kena go through Cik Zul sudah ada atau belum sistem takaful untuk diri dan keluarga, medical card untuk diri dan keluarga dan juga critical illness Cik Zul, critical illness untuk penyakit-penyakit yang kritikal telah ada atau tidak dahulu sistem ini. Kerana ini juga adalah part of persaraan, part of jangka masa panjang pelaburan, ya, untuk mempunyai takaful. Setelah kita berbincang yang itu, melihat dari segi keperluan Cik Zul sendiri dan bajet-bajetnya, kita akan tingkat ke atas pula untuk wang-wang yang kita panggil wang-wang emergency, kecemasan. Telahkah Cik Zul mempunyai suatu lagi tabung lain yang kita nak gunakan apabila perlu? Kecemasan-kecemasan berapa pula? Jadi kita kena tahu berapakah expenses Cik Zul, apa yang dibayar setiap bulan dan kita akan kali dengan 6. Minimal kali 6. Itu kita kena simpan di sebelah. Kemungkinan boleh simpan di unit trust, boleh simpan di ASB, boleh simpan di tabung haji. Ada berbagai tempat yang boleh disimpan untuk tabungan kecemasan, ya. Kemudian kita naik pula satu tahap lagi, iaitu pembahagian aset untuk persaraan. Sekarang ini persaraan kan Cik Zul ada PRS, Private Retirement Scheme atau dipanggil SPS, skim persaraan swasta, di mana kerajaan memberi insentif pelepasan teks sebanyak 3,000 setiap individu di Malaysia, dan kita boleh gunakan ini untuk persaraan kita. Yang ini dia berbentuk seperti EPF, di mana 70% wang itu tidak boleh dibawa keluar. Ini yang minggu lepas ada Cik Nizam tanya, macam mana nak disiplinkan diri. Saya dah bagi tahu ini. Ini kan susah nak bawa keluar, jadi kita akan disiplin untuk persaraan kita. Tapi 30% boleh dibawa keluar setiap tahun untuk SPS, skim persaraan swasta. Jadi di situ juga mungkin Cik Zul boleh juga menyimpan sikit ke dalam SPS itu untuk mendapat 3,000 hak dia pelepasan teks untuk tahun ini, ya. Kemudian dia boleh buat top up jika dia ada lagi duit masuk bulan-bulan, kita boleh buat top up secara bulanan ke dalam SPS. Begitu juga dia boleh masukkan ke amanah saham, pilihlah fund-fund yang memberikan dividen dan bonus untuk jangka masa panjang, sebab Cik Zul tadi beritahu dia nak 10 tahun ke hadapan. Jadi a lot of things can be done lah. Banyak benda sebenarnya yang kita boleh buat dengan 100,000. So jangan Cik Zul hanya selepuk 100,000 kat satu tempat. Kita patut serak-serakkan mengikut segitiga kewangan, perancangan kewangan dan gaya hidup yang Cik Zul inginkan sebenarnya. Saya harap lepas ni Cik Zul bolehlah kontak saya dan juga boleh kontak mana-mana perunding kewangan yang Cik Zul kenal dan boleh lihat daripada situ gayanya yang mana yang sedap di hati Cik Zul. Yang sebaiknya jangan bawa duit itu ke tempat-tempat yang kita tak faham latar belakang. Yang kita kabur-kabur. Jangan. Cik Zul kena check di Bank Negara punya website dan juga di Securities Commission punya website. Okey, so mungkin anda nak beri saranan sikit kepada pendengar kita kan tentang pengalaman yang anda alami sebelum ini. Apa yang boleh kita lakukan tentang harapan baru pada tahun baru ini? Okey. Apa yang saya inginkan kongsi bersama pendengar-pendengar di luar sana adalah
hanya berfikiran positif. Okay? Kalau kita berfikiran positif, maknanya kita mudah untuk melakukan perkara yang mustahil bagi kita. Okay? A miracle will happen. Okay? Dan percaya pada diri kita, kita boleh buat. Yes, I can. Always say, yes, I can. Kita boleh buat. Okay? Itu saja. Okey. Yes. Bagus untuk tahun baru, harapan baru. Tapi Dengan jangan kita minda harapkan positif. miracle tu semata-mata kalau kita tak ada usaha. Itu Yes. payah juga tu. Yes. Okey, doktor. Betul. Soalan Tapi- untuk minggu ini, doktor. Ya, soalan untuk minggu ini ialah sila berikan formula kewangan tadi, tabiat kewangan miskin, pertengahan atau sederhana dan tabiat kaya. Bagaimanakah cara atau tabiat mereka berbelanja? Okey. Jadi inilah kita katakan menukar tabiat lama kepada tabiat baru. Dan we want you, untuk anda yang ingin menjadi salah seorang daripada pengurus kewangan, ya, perunding kewangan bersama dengan Dr. Niki Syuhada Group, silalah berhubung dengan Syahirah 010-931-2044. Ya. Okey, baik. Terima kasih, doktor. Terima kasih Saum kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah akan bersama lagi minggu depan. Saya pasti minggu seterusnya akan bincang tentang tahun baru juga, doktor. Ya, sebab saya memang teruja dengan Okey. tahun baru. Ya, dan terus bersama dengan kami minggu hadapan dalam program Bijak Wang. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami pada waktu ini. Dan ada sebarang soalan boleh ajukan ke ruangan Facebook, doktor. Yes. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.